وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Sebelum daripada ni kita baca berkenaan hadis Al-Asma' Al-Husna, yang mana dalam hadis Al-Asma' Al-Husna Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Dan kita cerita dah sebelum daripada ni bahawasanya nama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya 99. Bahkan nama Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada itu. Kadar mana banyak nama Allah taala? Jawapannya adalah Allah taala lebih mengetahui. Baik, cuma hak yang disebut dalam hadis ni sebanyak 99. Maka dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man ahsaha dakhala al-jannah. Sesiapa yang menghitung kalimah ini ataupun nama-nama ini, dia masuk ke dalam syurga Allah. Pada penghujung hadis ni Imam Nawawi menyebut maksud menghitung maksud menghitung adalah menghafal. Sebagaimana disebut dalam riwayat yang lain, man hafizaha dakhala al-jannah. Sesiapa yang menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 ini, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, bab yang kelima daripada kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah adalah tilawah Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada dua perkataan, yang pertamanya tilawah, yang keduanya Al-Quran. Apa maksud tilawah? Tilawah bahasa Arab, bahasa kita makna baca. Baca Al-Quran, itu maksudnya tilawah Al-Quran. Baca Al-Quran ni maksudnya baca ayat-ayat Al-Quran. Baik, perlu diingatkan bahawa Al-Quran merupakan zikir yang paling utama, yang menjadi tuntutan dari membaca Al-Quran. Yang menjadi tuntutan dari membaca Al-Quran adalah mempelajari ayat-ayatnya dengan sama. Membaca Al-Quran memiliki adab-adab dan tujuan. Kita tengok dia terjemahkan ya. Perlu diingatkan bahawa membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Maksud dia, membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Kita zikir kepada Allah ni banyak, termasuklah bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Okey, itu dipanggil berzikir kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah yang dilakukan oleh mulut kita banyak. Termasuklah kita ucap subhanallah, kita ucap alhamdulillah, kita ucap Allahu akbar, kita ucap la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Dan termasuk juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah zikir yang dilakukan oleh mulut kita. Dan kalau kita nak buat perbandingan, banyak-banyak zikir, hak yang kita berzikir kepada Allah, hak yang paling mulia sekali adalah Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quranul Karim adalah kalam Allah. Kerana Al-Quranul Karim adalah kalam Allah yang Allah Ta'ala izinkan kepada kita untuk kita membaca kalam dia. Sebab tu besar. Itu maksud perlu diingatkan bahawa membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Kalau kita tengok kenapa Imam Nawawi meletakkan ayat perkataan ini pada permulaan bab ni. Kerana kalau kita tengok, kita kalau perhati molek, orang yang mengambil berat terhadap sesuatu perkara apabila dia memuliakan perkara itu. Jadi biar kita tahu benda yang kita nak ni, cara kayak gini adalah benda yang mulia. Orang yang mengambil berat tentang sesuatu, apabila orang tu mengetahui benda tu mulia, apabila kita tahu benda tu mulia, kita akan ambil berat. Kalau orang tu tidak mengetahui benda tu mulia, maka dia tidak akan ambil berat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perlu diingatkan bahawa membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Okey, hal ni kita kena letak dalam hati kita. Kita kena letak dalam hati kita, zikir yang paling utama sekali adalah membaca Al-Quran. Tu kalau kita nak banding dengan berzikir kepada Allah, kalau kita nak banding dengan di antara Quran dengan buah kosong, tu memang dak leh dah dia banding lah. Langit dan bumi dah padang ni. Memang dah nak banding langsung lah. Air kaki dak jejak lagi. Kalau cakap kita kok tu dah nak banding langsung. Percakapan biasa dengan Al-Quran memang dak boleh nak banding langsung. Baik. Tapi kalau kita fikir start daripada kita bangun tidur, setelah daripada kita tidur semula, hak banyak benda hak yang kita cakap kosong berbanding kita membaca Al-Quran. Tapi bukanlah maksud bangun daripada tidur tu baca Al-Quran sampai ke kita tidur pula, bukan begitu maksudnya. Maksudnya biar kita imbang dah. Biar imbang. Jadi duk buah kosong tu, Allah pacerah duk buah kosong. Tapi biar imbang sikit baca Quran. Sekurang-kurang ada kau selah hari. Tu sekurang-kurang, bukan kita selah tu sikit sebenarnya, sikit selah. Allah komang selah. Orang hidup dengar siang malam komang selah sebenarnya. Tapi biarlah sekurang-kurang ada selah sehari ke, 12 hari ke. Baik. Biar maksudnya kita kena imbang. Cakap lain banyak sangat. Abang rasa kalau kita tulis benda yang kita cakap tak tahu mungkin 8 juzuk kali. Mungkin 10 juzuk kalau kita tulis yang kita cakap asal ni. Jadi imbang sikit. Jadi biar baca Quran gak sebelah hari gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak akan mengambil berat sesuatu benda melainkan kalau kita letak dalam hati kita benda tu mulia. Kalau kita letak dalam hati kita benda tu mulia, baru kita ambil berat. Sebab tu lah mula-mula sekali Imam Nawawi kata Quran adalah zikir yang paling mulia. Letak dalam hati benda tu, barulah kita benda mulia ni lebih kurang. Gitu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tuntutan daripada membaca Al-Quran adalah mempelajari ayat-ayatnya dengan saksama. Dia terjemah begitu. Kalau kita buka dalam teks asal apa yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah begini. Apa yang disebut oleh Imam Nawawi, wal matlubu al-qira'atu bit-tadabbur. Apa yang dituntut sebenarnya adalah baca dengan tadabbur. Itu maksud dia. Tapi terjemuh lagu ni kita tak faham lalu. Yang menjadi tuntutan daripada membaca Al-Quran adalah mempelajari ayat-ayatnya dengan saksama. Maksud dia okey, gini, apa yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, apa yang dituntut sebenarnya adalah kita baca dengan tadabbur. Ada kala kita baca tanpa tadabbur, ada kala kita baca dengan tadabbur. Okey, maksud dia tadabbur. Sini kita nak. Apakah yang dimaksud dengan tadabbur? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan tadabbur begini maksud dia secara ringkas. Ketika membaca Quran, mu kena ingat mu saat itu dihadapkan oleh Allah Taala dengan perkataan dia. Okey, dalam Al-Quran ada perintah sembahyang. Tuhan perintah pada siapa? Kamu, aku. Dalam Quran Tuhan larang. Ada benda dia larang. Larang ke siapa? Larang aku. Okey, itu kita kena faham. Jadi cuma kita nak tadabbur ni kita kena tahu juga alam makna sikit-sikit. Jadi kena ada juga lah pengajian tafsir tu. Jadi sekurang-kurang kalau nak belajar tafsir pun sekurang-kurang lah cari tafsir pimpinan Ar-Rahman. Tapi kita alhamdulillah lah di Terengganu kita ni tidak ketandusan lah majlis-majlis ataupun majlis ilmu yang membincangkan tentang tafsir Al-Quran. Kita setiap minggu diusila Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awam sentiasa mengajar kita tafsir Al-Quran. Di rasanya sini pun ada kot kan tafsir Al-Quran. Jadi alhamdulillah itu sebenarnya satu kelebihan yang ada kepada kita yang boleh kita mengambil manfaat daripada penafsiran Al-Quran itu sendiri. Sebenarnya kita belajar tafsir tu dia masuk dalam tadabbur dah, masuk dalam tadabbur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita sedar bahawa Quran saat itu ditujukan kepada kita, maka kita kena dengar molek benda yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Lepas tu kita kena terima, kita kena perhati molek. Maka itu termasuk dalam tadabbur. Baik. Membaca Al-Quran sebenarnya memiliki adab-adab dan tujuan-tujuan dia. Okey, kita dalam kita baca Quran dia ada adab dia, lepas tu dia ada matlamat dia. Dia ada maksud dia. Ada adab dia dan ada maksud dia. Baik.
Dia kadang-kadang kita nak sesuatu benda, kadang tidak tercapai kerana kita tidak jaga adab. Sebab itulah dia sebut adab ni. Dia apa jua benda yang kita penting adalah kita jaga adab. Sehingga kan ada pesanan daripada guru apa, nama Syekh Muhammad Abu Huda Al-Yaqubi, hafizahullah subhanahu wa ta'ala, seorang ulama besar yang berasal daripada negara Syria, seorang ulama yang mahir dalam bidang hadis, bidang tasawuf. Sekarang ni dia tinggal di negeri Maghribi. Kalau sebut kata Syekh Muhammad Abu Huda Al-Yaqubi, dia di antara ulama muda yang terkenal lah. Kalau di dunia barat memang terkenal dia, sebab ramai orang meluk Islam melalui dia. Dan dia menguasai bahasa Arab, Inggeris dan beberapa adalah bahasa-bahasa yang dia menguasai. Yang mana kebetulan baru ni hamba ada buka kitab yang hamba pernah belajar dengan dia. Hamba ingat, tak silap ingat, hamba buka kitab Sunan Tirmizi. Masa hamba buka kitab Sunan Tirmizi ke ataupun kitab Syama'il Muhammadiyah, hamba buka luar, hamba nak tengok. Buka luar, ada benda tulis. Hamba tulis belah-belah tahun lepas lah. Mungkin 11 tahun lepas ke 12 tahun lepas hamba tulis. Kita dah ingat dah benda kita tulis. Jadi kadang-kadang penting juga benda-benda penting. Apa yang kita belajar kita tulis luar. Kita coreng luar, kita buat benda peringatan. Baik, hamba betul ni. Dia kata bagi orang yang ingin mendapat ilmu yang banyak adalah mesti menjaga adab. Begitu, mesti kena menjaga adab. Sama juga orang yang ingin mendapat keberkatan daripada Al-Quran itu sendiri kepada dia, mesti dia kena jaga adab Al-Quran. Ketika dia belajar Al-Quran, ketika dia baca Al-Quran, dia ada adab. Baik, okey, Quran ada adab dan ada maksud dia. Baik, kata Imam Nawawi, membaca Al-Quran memiliki adab-adab dan tujuan. Sebelum ini saya telah menulis satu kitab ringkas yang mencakupi adab-adab pembaca Al-Quran. Imam Nawawi yang dia buat satu kitab kecil je, yang mana kitab ni membincangkan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Nama kitab dia adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang dikarang oleh Imam Nawawi. Mungkin surah ni pernah belajar dah kitab ni. Pernah belajar dah kitab ni. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam Nawawi. Pernah belajar dah? Bagaimana? Dah belajar lagi buku tu adalah. Alhamdulillah. Baik. Jadi dah belajar lagi tapi buku ada. Tu comel lah buku tu. Antara buku yang terbaik lah. Nama dia At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi bukan sebenarnya untuk orang yang ngapal Quran sahaja. Bukan orang, setiap orang Islam patut mengambil manfaat daripada buku tersebut. Baik. Jadi kata dia, yang mencakupi adab-adab pembaca Al-Quran, baca Al-Quran dan sifat-sifatnya dan segala perkara yang berkaitan dengannya. Tidak sepatut bagi pembaca Al-Quran untuk tidak mengetahuinya. Tengok, memang tak layak semua. Tidak selayak, tidak sepatut pembaca Quran tidak mengetahui adab-adabnya. Jika kita tahu adab secara terperinci, cari buku At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Baik, dan buku ni diterjemah kepada bahasa Melayu. Dan sebelum daripada ni ada beberapa orang asatidah ataupun ustaz di tempat kita yang ngajar buku ni. Hamba tak silap ingat sebelum daripada ni Syekh Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Taha, rasanya sebelum daripada ni hamba pun ada ingat. Hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Manakala hamba pun pernah ngajar tapi hamba dah ingat ada rekod kedak, hamba dah ingat. Baik, sebab sebelum daripada ni hamba dah minat, dah suka orang hamba rakang ni. Tapi kemudian ni orang pakai rakang dah dia. Jadi hamba rasa hamba ada tapi hamba dah ingat ada rakaman kedak. Jadi sebenarnya di tempat kita banyaklah orang ngajar buku tersebut. Sekurang-kurangnya beli buku tu, bukan nega. Maksudnya beli, boleh kedai-kedai mana pun cari yang ada terjemah boleh baca. Dan memang cukup banyak sebenarnya adab-adab bagi orang yang nak baca Al-Quran. Sebab itulah kata Imam Nawawi lagu mana, tidak sepatut bagi pembaca Al-Quran untuk tidak mengetahuinya. Dalam kitab ini saya akan menjelaskan secara ringkas. Kitab ni ada juga bab tu, tapi ringkas je lah. Kalau nak panjang lagi, buka kitab tu lah. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sementara penjelasan secara panjang lebar saya tunjukkan pada tempatnya masing-masing. Semoga Allah Ta'ala memberi taufiq. Baik, yang pertama, khatam Al-Quran. Dianjurkan untuk membaca Al-Quran baik pada malam maupun siang. Tak kira lah malam ke siang ke, memang kita dituntut untuk kita membaca Al-Quran.
Biar kita jadikan kalam Allah sebagai penemang kita. Jadikan kalam Allah sebagai penemang kita, sebagai sahabat kita. Besar muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan akan datang mungkin Imam Nawawi akan menyebut beberapa hadis yang berkait dengan kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li sahibihi atau kama qala. Bacalah Quran, kerana Quran pada hari kiamat dia datang akan memberi syafaat kepada temang dia. Kita jadikan Al-Quran sebagai temang. Kita dalam Al-Quran ada ayat Rasul dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah taala, wahai Tuhan, sesungguhnya kaum aku menjadikan Al-Quran ini adalah suatu benda yang ditinggalkan, yang diabaikan. Rasul ngaduha kepada Allah taala. Dia ngaduha ni dia tak molek. Bukan ngaduha dia molek. Jadi kaum aku menjadikan Quran ni suatu benda yang ditinggalkan. Jadi benda yang Rasul ngaduha, benda tak boleh. Bukan benda boleh. Jadi bagaimana kau cara agar kita saat itu tidak termasuk dalam golongan tersebut? Adalah dengan cara kita bersahabat dengan Al-Quran. Siang hari kita baca sikit, malam kita baca sikit. Siang hari kita khususkan waktu. Lepas daripada subuh baca semuka. Kalau lapar beruk ingat setengah muka. Takut dah nak habis muka lapar beruk ingat. Okey, baca setengah muka. Payah dia. Lepas tu nanti malam pula. 4 malam pula. Alhamdulillah. Masjid kita ni memang hiduplah dengan baca Quran. Lepas daripada isyak kan ada baca ramai-ramai kan Allahu Rabbi. Itu sebenarnya adalah benda yang baik sebenarnya. Yang perlu dikekalkan, dihidupkan dan dikekalkan. Baik. Yang menjadi tuntutan daripada membaca Al-Quran, katanya dianjurkan membaca Al-Quran baik pada malam maupun siang, baik ketika sedang dalam perjalanan ataupun dalam keadaan bermukim. Sama ada kita duduk kampung ke, kita pergi bermusafir ke, tetap kita baca Quran. Para ulama salaf, okey, dia cerita ulama salaf. Sebab dia cerita ulama salaf? Kerana ulama salaf adalah mereka yang berada di dalam generasi yang dijamin oleh Rasulullah. Mereka yang berada dalam generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik ialah terbaik berbanding dengan generasi kita. Generasi salaf jauh lebih baik daripada generasi kita. Okey, kita tengok bagaimana generasi salaf. Tengok, para ulama salaf memiliki kebiasaan yang berbeza-beza dalam khatam Quran. Sebahagian mereka khatam Quran setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali khatam Quran, 2 bulan sekali khatam Quran. Dan mereka baca Quran bukan semata-mata baca, bukan berserta dengan tadabbur. Baik, okey, 2 bulan sekali. Ya, kalau misalnya nak khatam 2 bulan sekali ni, jadi kita kena baca setengah juzuk sehari. Betul tak kita? Sebab yang Quran kan 30 juzuk kan. 30 juzuk. Jadi kalau baca setengah juzuk sehari, jadi bermakna sebulan boleh sekali khatam. Setengah juzuk sehari. Setengah juzuk ni dalam 10 muka surat lebih kurang. 10 muka surat. 15 lah lebih kurang kan. 15 kalau orang baca tak laju sangat, tak cepat sangat, lebih kurang dalam dia seminit lebih sikit semuka surat. Kalau orang baca laju sikit seminit aje. Okey, kita letaklah seminit setengah muka surat. Jadi kalau 2 muka surat baru 3 minit. Jadi habis 15 minit, 10 jam, 15 minit. Buat adalah telefon dengan anak tu setengah jam. Buat telefon dengan cucu setengah jam. Jadi 15 minit sikit je sebenarnya. Katanya sebahagian yang lain khatam setiap bulan sekali. Ini sejuzuk semalam, sejuzuk sehari. Setiap bulan sekali, sejuzuk sehari. Sebenarnya kita rasa payah nak buat. Tak sebenarnya tak. Kalau kita susun balik dah. Baik, kita susun balik. Okey, kita jaga semayang 5 waktu di masjid. Okey, kita mari awak sikit. Mari sama dengan sembilan. Dan mari dengan sembilan lepas daripada kita semayang sunat, kedang 5 minit sebelum daripada tu imam untuk kita bila qamat. Kedang 5 minit. 5 minit. Okey, boleh dah. Dalam kata-kata 2 bulan dah. Kita tak 5 minit 2 bulan. 2 bulan pula. Selat 2 muka surat 5 minit. Lepas bayang kita ambil 5 muka surat. 2 muka surat.
sebelum mayang, selepas mayang. Okey. Jadi sekali sembahyang 2 lah dah. Dah 5 kali sembahyang dah ke 10 lah. Sebulan boleh kotak. Boleh kotak sebulan. Sungguh kalau kita susung molek waktu. Sebenarnya kalau kita susung molek boleh sangat. Baik. Sebulan boleh kotak. Sebagian yang lain khotang setiap 1 bulan sekali. Sebagian lain khotang setiap 10 hari sekali. Ada 10 hari sekali. 10 hari sekali ni jadi dibaca 3 juzuk sehari. 3 juzuk sehari, 3 juzuk sehari. Sebahagian yang lain khotang setiap 8 hari sekali. Dan sebagian lain khotang setiap 7 hari sekali, seminggu sekali. Jadi kita ni dah masuk buk langsung. Dah masuk buk langsung bab ni. Baik. Inilah yang banyak dilakukan oleh kaum salaf yang seminggu sekali. Ni banyak. Sebagai yang lain khotang setiap 6 hari sekali. Ada lagi sebagian 5 hari sekali, 4 dan kebanyakan 3 hari sekali. Ada ke ramai ke 3 hari sekali 10 juzuk sehari. Banyak juga yang khatam Al-Quran dalam sehari semalam. Khatam Quran sehari semalam. Allah, nengung kita kan. Tapi alhamdulillah rupanya di zaman kita masih lagi ada sehari semalam. Hamba kita ada buat lawatan di Temboro di Indonesia. Dia ada satu pusat pengajian di Temboro di Indonesia, di kawasan Jawa mana lupa dah tepat, tak ingat dah. Jawa Timur rasanya ke Jawa mana tau. Sebab apa turun Jawa Tengah, lepas tu pergi Jawa Tengah, Jawa Timur, pergi belakang. Jadi pergi di Temboro ni dia ada satu tempat tabligh lah, tempat tabligh besar. Dan sekampung semuanya orang belajar belaka. Suti kampung tu aurat belaka macam ke madrasah, macam satu kampung macam madrasah. Okey, tak apalah, kita nak ceritanya. Situ setiap malam Ramadan dia ada beberapa halaqah sembahyang tarawih. Ada beberapa kumpulan sembahyang tarawih. Ada hak yang dia sejuzuk semalam, ada hak yang 10 juzuk semalam, dan ada hak yang khatam Quran semalam. Ada hak khatam Quran semalam. Sungguh ada hak khatam Quran semalam. Bukan hak laju tu, hak laju tempat lain. Hak tu laju tempat lain. Ni semalam khatam Quran. Dan tiap-tiap malam sepanjang Ramadan. Dan benda tu boleh tengok dalam YouTube ada. Kalau tengok dalam YouTube dah laju ni, dah laju. Start daripada sudah mana sudah kat subuh. Sudah kat subuh. Dan sebenarnya hak tu lah hak yang asalnya hak yang dilakukan oleh para sahabat dalam bab sembahyang tarawih. Dia berhenti sahabat sembahyang tarawih zaman salah dulu sembahyang tarawih berhenti sahur. Tegar awak kat apa kita. Tak imam lagi. So kata makmum. Sungguh. Allah Rabbi. Tapi alhamdulillah lah ada. Baik, dan di tempat kita sebenarnya adalah di tahfiz Quran ada. Contoh kita ada satu tahfiz Jami'ah Al-Buhuth nama di Pengadar Baru. Ada tahfiz tu. Bulan Ramadan pelajar-pelajar dia lah. Orang kampung ada orang Tupang. 3 juzuk semalam. Adalah. Jadi 3 juzuk semalam, sebulan 10 hari habislah satu sekali khatam Quran. Baik. Tapi nak buat lagu tu kena orang ingat Quran lah. Mai dah ingat Quran pula tua tak Quran depan silap bang kipas silap dah jumpa cari sungguh. Dah jumpa cari sungguh dah sekarang. Mai spek jatuh pula sudah nak baca ayat benda pula lah keluar Allah juga. Baik. Katanya bahkan ada sekumpulan yang khatam Quran 2 kali dalam sehari semalam. Allah Rabbi, ya ni memang lemah sungguh. Kita nengung dengar kan, tapi dia benda wujud dalam sejarah. Laju dia baca Quran. Sebenarnya hak yang besar lagi adalah Allah Ta'ala memberkati waktu ni. Allah Ta'ala memberkati waktu ni. Baik. Kemudian ada sekumpulan lain khatam 3 kali dalam sehari semalam. Sebagian yang lain khatam 8 kali sehari semalam. Ni hak yang disebut oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dengar ulama-ulama salaf sebelum 8 kali. Dia 8 kali ni benda mencarikan adab. Mencarikan adab. Sebab kalau kita kira dengan biasa ni
nak khatam Quran ni kalau orang baca laju sungguh 20 minit sejuzuk. Waktu laju lah 20 minit sejuzuk. Dah kira 20 minit sejuzuk. Nak habis 30 juzuk berapa minit. Tu kalau kira dengan akal. Tetapi di sana ada orang yang Allah Ta'ala bagi karamah kepada dia. Maksudnya perkara mencarikan adab. Sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah pada malam Mi'raj, sekejap je Rasulullah daripada Masjidil Haram kepada Masjid Al-Aqsa, naik lagi pertama lagi kepada peristiwa pada malam Mi'raj saat itu berlaku dalam tempoh yang sekejap sahaja, bukan sepanjang malam. Dalam Al-Quran tu kata subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Allah Taala kata lailan pada malam. Allah Taala kata al-lailan. Lailan isim nakirah. Antara isim nakirah ni dia memberi faedah sedikit. Maksudnya dalam tempoh yang sekejap pada malam hari. Okey, itu dia Allah Taala bagi keberkatan kepada waktu dia. Ini memang luar biasalah. Sebagai yang lain khatam Quran 8 kali sehari semalam. 4 kali dalam semalam dan 4 kali pada waktu siang. Di antara sanggup yang mampu khatam 8 kali dalam sehari semalam adalah As-Sayyid Al-Jalil Ibnul Khatib As-Sufi. Ni ada seorang ulama yang masyhur, dia ni khatam Quran sampai 8 kali. Inilah jumlah terbanyak yang sampai pada kami dalam sehari semalam. Kami duk kaji cerita ulama sebelum ni, kata Imam Nawawi, hak yang paling banyak sehari semalam hak yang kami dengar 8 kali. Allah, 8 kali. Ni memang cair mulut sungguh. 8 kali memang cair mulut sungguh. Baik. As-Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Dawraqi meriwayatkan dengan sanad daripada Mansur bin Zadzan bin Ubad, salah seorang dari kalangan tabi'in, bahawa dia khatam Al-Quran pada waktu antara Zuhur dan Asar. Lalu khatamnya lagi pada waktu antara Maghrib dan Isya. Allah, baca lagu mana tak tahulah. Baik, ni karamah lah. Ni karamah. Ni karamah. Baik. Pada bulan Ramadan beliau khatam Quran antara Maghrib dan Isya 2 kali lebih sedikit. Kaum salaf saat itu biasa mengakhiri Isya pada bulan Ramadan. Padang pun lewat sembahyang Isya lewat. Sembahyang Isya lewat. Boleh tahan sikit. Baik. Allah Rabbi. Kita di antara Maghrib Isya kalau baca kitab kadang-kadang semuka pun habis lagi. Baca kitab. Ni suti Quran bolehnya baca. Ni Allah Taala bagi benda karamah lah kepada dia, perkara yang mencarikan adab. Baik. Katanya Ibnu Abi Daud meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih bahawa Mujahid rahimahullah khatam Al-Quran pada bulan Ramadan antara Maghrib dan Isya. Sampai kepada taat. Dia ulama Imam Nawawi ketika dia cerita bab ni, dia ada sanad sebenarnya. Dia sanad yang sahih pula, orang ni khabar gini. Ada perawi-perawi sampai kepada tuang asal. Bukan reka cerita je. Tok kenali buat gini, mu ambil mana? Tak tahu ambil mana. Tok yang buat gini, mu ambil mana? Tak tahu ambil mana. Dengar-dengar orang kata gitu lah. Tu dipanggil tidak ada sanad yang jelas. Ni ada sanad yang jelas disebut dalam kitab-kitab. Baik. Sementara itu mereka yang khatam Al-Quran dalam satu rakaat tidak terhitung banyaknya. Satu rakaat boleh khatam Quran, di antaranya Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari dan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah seorang ulama besar di zaman tabi'in. Tentu saja yang terbaik dalam hal ini adalah berbeza-beza bergantung kemampuan individu. Mana yang terbaik bergantung kepada kemampuan individu. Tapi kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala tidak jemu sehinggalah kita jemu. Sebab itulah Rasulullah suruh kita beramal sekadar yang kita mampu. Jangan berlebih-lebihan, takut jadi jemu. Dan mutah dan jeluak kau apa payahlah dua. Jangan main dan jeluak payah dah. Hamba pernah kena. Dah kita pernah kena. Kita cerita hamba pernah kena. Dulu orang banyak jawab soalan. Jawab. Lepas tu ada satu isu tu. Isu semua. Jadi isu yang hamba nak mengkritik suatu badang yang besar. Baik, badang yang berautoriti, tapi dia ada kesilapan. Hamba nak kritikan. Jadi kalau kritikan terhadap badang gini, tak boleh lah kritik bodoh gitu. Mesti kena ada sandaran daripada Quran, hadis dan sandaran daripada pandangan ulama-ulama muktabar daripada kitab mana. Jadi yang menulis tu 3 hari. 3 hari yang menulis. Orang puang hamba dah soroyak lah, jealous dah so kira lah 3 hari dah berhenti. Lebih kurang lah hamba cerita lebih kurang hari tu. Maksud lama menulis siang malam menulis naik nak kesiap kalau kena kaji pula apa semua sekali, sebab untuk mengelak daripada orang kritik balik apa semua sekali kena kemah balik lepas tu logar tu rasa
Lepas iya apa semua sekali tahu tu hesek kamu cari langsung. Tengok pun tak mampu. Orang tanya soalan layang pun dah. Sungguh. Jangan main. Okey, gitu juga benda kita buat benda sekadar yang kita mampu. Sebab Allah Taala tidak jemu sehingga kita jemu. Baik. Yang amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah adwamuha wa inqal. Kita buat secara berterusan walaupun sedikit. Baik. Tapi jangan pilih paling sedikit sekali satu ayat sehari. Tu dah kena gitu. Dah hamba satu ayat. Dah lalu demo. Baik. Apa satu ayat? Sebab satu ayat ni paling sedikit saya boleh kekalkan satu ayat. Dah tu dah apa nak kena gitu tu. Biar lebih sikit saya komang sangat saya. Allahu Rabbi. Baca surah Amma Yatasaalun tu 3 bulan dah habis lagi. Sebab baca ayat aja. Tak nak kena gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya tentu sahaja yang terbaik dalam hal ini berbeza bergantung kemampuan individu. Siapa yang memerlukan pemikiran panjang untuk memahami dan menelaah isi Al-Quran, hendaklah mencukupkan diri dengan membaca apa yang sanggup difahami dengan baik. Kalau diperlu kepada untuk memahami Al-Quran, maka tak perlu baca banyak. Baca 2-3 ayat, okey, cuba pun kaji. Baca 2-3 ayat, kaji. Itu maksud dia. Baik. Seterusnya katanya, demikian pula dengan mereka yang sibuk dengan menyebarluahkan ilmu pengetahuan atau menjadi hakim yang mengurus kis-kis di tengah kaum muslimin dan sebagainya yang menjadi kepentingan agama dan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin, hendaklah cukup dengan ukuran yang tidak merosakkan kesibukan serta dapat mencapai kesempurnaan bacaan tersebut. Dan kalau ada urusan lain, bahagian pemerintah apa semua sekali ada urusan lain, jadi baca sekadar lah. Jangan pula bersibuk tak nak baca Quran. Tak apalah, baca Quran tu manfaat kepada hamba atau kita khidmat kepada orang lain, saat itu manfaat kepada orang lain, itu lebih besar lagi. Jangan faham gitu pula. Kadang-kadang kita sebenarnya dalam kita berhadapan dengan orang, banyak penyakit-penyakit yang datang menimpa hati kita. Kalau kita tidak rawat dengan Al-Quranul Karim, maka hati kita bertambah penyakit. Tu kita kena perhati molek benda tu sebenarnya. Kadang-kadang kita melihat kepada baca Al-Quran untuk diri aku, kita khidmat kepada masyarakat ni adalah untuk orang. Jadi setiap amal yang melampaui kepada orang lebih afdal daripada amal yang hanya dapat manfaat kepada diri kita. Tapi sebenarnya kita tidak tahu bahawasanya penyakit yang besar ketika kita berhadapan dengan orang ni penyakit hati. Penyakit rosak hati ni, cinta kepada dunia, cinta kepada kepujian, cinta kepada pangkat, cinta banyak benda. Maka kita rawatkan perkara tersebut dengan Al-Quranul Karim. Cuba kita tengok dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala katakan kepada Rasulullah, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Baik. Wahai orang yang berselimut. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah Taala memerintahkan kepada Rasulullah supaya menyampaikan, maka Rasulullah perlu kepada kekuatan. Maka Allah Taala kata, qumil laila illa qalila, mungkin bangun tengah malam, mereka sedikit, sebab ia memberi kekuatan. Nisfahu aw inqus minhu qalila, sama ada separuh daripada malam ataupun kurang sedikit, aw zid alaihi ataupun tambah lagi, warattilil qur'ana tartila, mungkin baca Al-Quran. Sebab inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, sebab kami akan bagi kepadamu perkataan yang berat. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasulullah untuk dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kena sembahyang qiyamul lail, yang keduanya adalah kena banyak baca Al-Quran kerana ia memberi kekuatan kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Baik, kadang-kadang mai dengan dunia ni jadi hanyut, siapa memang pandang pada tu dah sebenarnya nak khidmat kepada masyarakat apa semua sekali, last sekali hak yang asal baca Quran banyak, kau kurang last sekali duk dengung sorak Allah bulan ni dak setuh Quran langsung sibuk telah job. Waktu dak kena sebenarnya, waktu dak kena muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk terajak lagu mana pun mesti kita kena jaga diri kita. Sibuk terajak lagu mana pun. Jangan sekali-kali kita seperti lilin. Ini diibaratkan oleh sebahagian ulama, jangan seperti lilin, memberi manfaat kepada orang dalam masa yang sama membakar diri sendiri. Jadi kita kena ada juga bahagian diri kita. Baik,
Ni bagi orang yang sibuk dengan layang masyarakat. Orang yang pegang jawatan-jawatan tertentu, benda penting sebenarnya kena bersahabat dengan Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah sekiranya baik, memang comel dah niat kita nak khidmat kepada masyarakat, tapi semakin hari semakin jauh dengan Al-Quran, hak tu perlu kena muhasabah semula. Hak tu perlu kena muhasabah semula. Kalau kita jauh dengan kalam Allah, baik, comel dah kita buat saat itu, tapi kalau kita kena jauh dengan kalam Allah, perlu kita kena muhasabah. Sebab dibimbangi hati semakin keras, hati semakin gerak. Akhirnya ni hak yang kita bimbang. Akhirnya mula-mula ada apa barang ni khilaf. Apa tu? Tak apa barang makruh. Takut hak haramnya langgar juga sebab hati keras. Sebab itulah kena jadikan Al-Quran sebagai penawar kepada hati kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya lagi, hendaklah cukup dengan ukuran yang tidak merosakkan kesibukannya serta dapat mencapai kesempurnaan bacaan tersebut. Sedangkan yang tidak termasuk golongan tersebut hendaklah memperbanyakkan bacaan Al-Quran sebanyak mungkin, namun tidak sampai berlebihan sehingga menimbulkan kebosanan atau kesilapan dalam bacaan. Jadi kalau kita nak baca banyak pun jangan menyebabkan timbul kebosanan, jemu. Baik, apa jemu takut tinggal tengok. Satu. Yang keduanya jangan sampai ketersilap dalam bacaan. Kalau baca laju tadi, tak tahu mana tasydid, tak tahu mana dengung, bahang ikut dah huruf-huruf hak tinggal pun ada. Itu tak boleh lah. Baca laju gitu dah kena lagu tu. Baik. Dia memang baca Quran ni dia ada 3 martabat. Orang yang belajar Quran dia tahulah. Dia ada martabat tahqiq, martabat tadwir, selagi dia Allah Rabbi yang dak mari. Dia ada 3 martabat dah baca Al-Quran. Ada orang baca secara tahqiq, secara anju, dan ada orang yang baca laju, dan ada orang yang baca di antara laju dengan pertengahan. Tapi laju yang dibolehkan, dia ada syarat dia. Syarat dia adalah jangan sekali-kali sampai kita saat itu melakukan kesilapan dalam bacaan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia panggil tahqiq, tadwir, hadar. Itu dipanggil martabat baca Al-Quran, tahqiq, tadwir dan hadar. Yang ada sebahagian masuk tertil, tapi sebahagian daripada guru hamba dia kata tak, sebenarnya tiga-tiga ni masuk di bawah tertil. Kita baca Al-Quran yang Allah Ta'ala kata waratilil Qur'ana tartila, dia masuk tiga-tiga ni. Dia kata tertil ni bukanlah pembahagian yang asing, tapi ada sebahagian yang membahagikan baca Quran terbagi pada 3: tertil, tahqiq, hadar dengan tadwir. Okey, itu orang belajar baca Quran dia fahamlah martabat-martabat tersebut. Baik. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama terdahulu tidak menyukai khatam Al-Quran dalam sehari semalam. Ada sebagian ulama ditambah kalau khatam Quran sehari semalam ditambah. Sebab dia, sebab kalau khatam sehari semalam ni banyak benda yang sepatutnya kita buat kita akan abaikan. Mungkin tadabbur, kita tidak sempat dah nak tadabbur. Baik. Sebagai ulama tidak suka khatam Quran dalam sehari semalam. Dalilnya adalah seperti berikut. Ini dalilnya. Pandangan sebagai ulama yang kata janganlah kalau nak khatam Quran jangan sampai ke kurang daripada 3 hari. Janganlah sampai ke dalam tempoh sehari semalam, jangan begitu. Ini pandangan sebagai ulama. Dalilnya gini, kami riwayatkan dengan sanad yang sahih dalam Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai dan lain-lain. Dan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqall min 3. Orang yang khatam Quran kurang daripada 3 hari tidak akan memahami apa yang dibacanya. Laju sangat tu. Kalau kurang daripada 3 hari khatam Quran dia laju sangat, jadi dia tidak faham apa yang dibaca. Sedangkan Al-Quranul Karim di samping dituntut kita baca, dan apa yang penting juga adalah kita kena tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapakah mereka itu tidak tadabbur ke Al-Quran? Ataupun ada pada hati-hati mereka itu, ataupun hati mereka itu terkunci. Baik. Sedangkan waktu mula dan khatam Al-Quran kembali kepada pembaca masing-masing lah. Untuk yang mampu khatam Al-Quran dalam waktu 1 minggu,
untuk yang mampu khatam Al-Quran dalam waktu 1 minggu. Maka Uthman bin Affan mula membaca pada hari Khamis malam dan khatam pada Rabu malam. Kalau misalnya orang nak khatam dalam seminggu, buat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Uthman. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan yang terbaik dalam khatam pada malam hari, kemudian khatam yang lain pada siang hari. Kita gili malam hari, kadang-kadang kita khatam malam hari, kadang-kadang kita khatam siang hari. Baik, khatam pada siang hari di hari Isnin pada 2 rakaat solat fajar, khatam dalam 2 rakaat solat fajar atau setelahnya setelah solat fajar. Sedangkan khatam pada malam hari pada Khamis malam dalam 2 rakaat solat maghrib atau setelahnya. Dia boleh kita khatam dalam sembahyang. Waktu yang lebih baik lagi sebenarnya khatam dalam sembahyang. Baik, agar dapat menepati awal siang dan akhirnya siang. Supaya pada awal siang kita khatam Quran ataupun pada akhir siang kita khatam Quran. Imam Ibnu Abi Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Murrah, seorang tabi'in radhiyallahu anhu, dia berkata, mereka lebih suka khatam Al-Quran pada awal malam atau awal siang. Dari Imam Talhah bin Musarrif, seorang tabi'in, mengatakan, sesiapa yang khatam Al-Quran pada waktu bila pun di siang hari, nescaya mereka akan berselawat kepadanya hingga senja. Dan pada waktu bila pun di malam hari, nescaya mereka akan berselawat kepadanya hingga fajar. Daripada Mujahid juga serupa dengannya. Kami riwayatkan dalam musnad seorang imam yang disepakati atas hafalan, pengetahuan, kemampuan dan kepakarannya, iaitu Abu Muhammad Ad-Darimi. Di sana ada ulama yang dikenali dengan Imam Ad-Darimi. Dia ada satu kitab nama Musnad Ad-Darimi. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, apabila khatam Al-Quran tepat pada awal malam, maka para malaikat berselawat kepadanya hingga pagi. Apabila khatam Al-Quran tepat pada akhir malam, maka para malaikat berselawat kepadanya hingga petang. Ad-Darimi mengatakan asar ini adalah asar hasan daripada Sa'ad. Asar ni, maksud hadis ini adalah hadis yang hasan, bukan hadis yang dhaif, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi pendek kata, ulama dulu sampai ke waktu khatam Quran dia ambil kira agar khatam Quran dapat kelebihan yang khusus. Dapat kelebihan yang khusus. Kalau khatam Quran pada awal malam, sepanjang malam akan didoakan oleh malaikat. Tengok sampai ke tahap tu. Waktu terpilih membaca Al-Quran, perlu diingatkan baik-baik bahawa waktu terbaik untuk membaca Al-Quran adalah dalam solat. Waktu yang paling terbaik. Waktu yang paling terbaik membaca Al-Quran adalah dalam solat. Kalau orang tanya, buat perbandingan, baca di luar semayang dengan dalam semayang, mana lebih afdal? Lebih afdal baca dalam semayang. Cuma kita tu imam nak baca Al-Quran dalam semayang, dia tak boleh baca panjang. Sebab Rasul lagak. Tu imam baca panjang, Rasul lagak. Dan pernah di zaman Rasulullah, Mu'ad bin Jabal baca panjang sampai ke makmum di belakang mufaraqah. Maka ada orang cakap, orang munafik gini ni. Orang tu pergi khabar kepada Rasulullah. Rasulullah kata, adakah mu ingin mendatangkan fitnah wahai Mu'adz? Rasulullah kata, kalau sekiranya menjadi imam, maka hendaklah mu ringkaskan, kerana di belakangmu ada bermacam-macam makmum. Ada orang tua, ada orang yang sakit, ada orang ni, ada orang ni, macam-macam. Jadi ra'ikan. Jadi kalau mu semayang seorang, bacalah panjang. Bacalah panjang mana pun. Jadi nak baca Al-Quran dalam sembahyang adalah kita baca dalam sembahyang sunat. Dan tak mana kita dah ingat Quran, apa cari Quran surah tak depan pun apa? Baca cari Quran surah tak depan. Baik, cari Quran surah tak depan, baca dalam sembahyang. Baik. Allah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagi, mazhab Imam Syafi'i dan selainnya rahimahullah menyatakan bahawa melamakan berdiri dengan membaca Al-Quran lebih baik daripada melamakan sujud atau yang lain. Sedangkan sekarang ni dalam semayang ni, mana yang lebih comel di antara kita melamakan berdiri dan melamakan sujud? Ini dibincang oleh ulama fiqh. Ada sebahagian ulama fiqh kata hak yang paling comel adalah melamakan berdiri. Ada sebahagian yang lain mengatakan hak lebih afdal adalah melamakan sujud. Dan kedua-dua pandangan tersebut ada sandaran dalil. Ada sandaran dalil. Antaranya hak yang mengatakan paling afdal adalah melamakan berdiri kerana Allah Taala kamu wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu berdiri untuk Allah. Tuntutan berdiri disebut di dalam Al-Quranul Karim. Tuntutan berdiri. Baik. Jadi apabila tuntutan berdiri disebut dalam Al-Quranul Karim, juga disebut dalam beberapa hadis, maka yang paling comel adalah
memanjangkan berdiri. Ada sebahagian daripada ulama menyebut orang yang paling comel adalah memanjangkan sujud. Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah Rabbi dak bagi ayat Quran supaya kita sujud. Lepas tu begitu dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yaqulu al-'abdu bir rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Allah Taala adalah ketika dia sujud. Baik, fa akthiru fihi du'a, maka perbanyakkan doa dalam sujud. Dah kalau perbanyakkan doa bagaimana? Caranya adalah dalam sujud. Baik, okey, khilaf di kalangan ulama mana yang lebih comel di antara melamakan qiyam dengan melamakan sujud. Baik. Sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i dan mazhab yang lain mengatakan yang paling lama yang paling comel adalah melamakan berdiri dengan membaca Al-Quran. Bukan melamakan saja-saja, bukan saja melamakan dengung, dah melamakan berdiri kerana membaca Al-Quran. Hak tu hak yang lebih comel. Ini hak yang disebut oleh sebahagian daripada ulama. Sedangkan baca Al-Quran di dua solat, waktu terbaik adalah pada malam hari. Itu waktu yang baik. Separuh kedua malam lebih baik daripada separuh pertama. Kita bagi dua malam, 12.30 ke atas, waktu yang lebih comel. Baik. Jadi cuma nak buat benda ni dipayah. Benda yang payah nak buat, Allah payah sungguh. Mereka dak negeri tidur. Nak buat buka Quran negeri sikit tidur. Kan ada orang dak negeri tidur kan, buka Quran sudah. Jadi dak cakap nak penjang dak negeri buka Quran. Buka Quran sebenarnya benda nak tidur je. Ada juga jenis lagu tu. Baik. Jadi Allah Rabbi, tapi kalau orang tu mampu buat lepas daripada separuh malam membaca Al-Quran, maka dia pasti dia akan merasakan kemanisan membaca Al-Quran yang tidak akan dikecapi melainkan orang yang melakukan hal tersebut sahaja. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Separuh kedua dari malam lebih baik daripada separuh pertama. Baik, membaca Al-Quran antara salat maghrib dan isyak dianjurkan. Sedangkan membaca Al-Quran pada siang hari yang terbaik adalah selepas solat subuh. Selepas daripada solat subuh yang terbaik. Sebab ketika itu masih lagi ada malaikat yang hadir. Kan dia wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Quran pada ketika fajar, kerana membaca Al-Quran pada ketika fajar disaksi dan dihadiri oleh para malaikat. Baca ketika subuh. Baik. Selepas daripada solat subuh lah. Tidak ada larangan untuk membaca Al-Quran pada waktu bila pun. Waktu bila tak ada larangan, boleh kita baca belaka. Termasuklah di dalamnya waktu larangan untuk solat sunat. Ketika matahari nak terbenam, tak boleh kita nak sembahyang sunat. Ketika matahari terbit, ketika matahari nak terpala, tak ada sembahyang sunat. Boleh kita baca Quran pada waktu tersebut. Cuma dah ada juga yang tak boleh. Tak boleh ni bukan sebab dia, bukan tak boleh kerana tak boleh secara mutlak. Tak boleh kerana ada sebab tertentu. Contoh nak masuk tandah, ada dalam tandah tak boleh. Jangan dah kan baca Quran kan? Quran paling mulia kan, masuk dalam tandah tak boleh. Yang di tempat-tempat tak boleh. Ketika bersetubuh tak boleh. Ketika masuk dalam tandah tak boleh. Ketika datang haid tak boleh. Ketika datang nifas, ketika berjunub, maka itu dipanggil ada sebab-sebab yang berlaku tu. Baik, secara umumnya tidak ada waktu yang dilarang kita membaca Al-Quran. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Daud rahimahullah daripada Mu'ad bin Rifa'ah dari guru-gurunya bahawa mereka tidak menyukai membaca Al-Quran setelah solat asar dengan alasan bahawa waktu tersebut adalah waktu kaum Yahudi belajar. Maka perkara ini tidak dapat diterima dan tidak memiliki dasar yang kuat. Memang ada pandangan ulama kata baca Quran ada comel pasal. Sebab dia sebab takut sama dengan pok Yahudi. Yahudi saat itu dia guna waktu tersebut untuk dia mendalami kitab-kitab Taurah dia. Tapi tak ada asal, tidak ada sandaran yang sahih. Bila tidak ada sandaran yang sahih, maka apa yang disebut tadi itu tidak boleh dijadikan maksudnya tidak boleh kita katakan ia benda dilarang. Tidak boleh kita kata hukum begitu. Sebab tak ada sandaran yang sahih. Jadi apa yang disebut kata dok comel baca Quran lepas daripada asar, tak betul. Gitu maksud dia. Katanya hari-hari terbaik untuk membaca Al-Quran adalah hari Jumaat, Isnin, Khamis dan hari Arafah. Pada 10 hari adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sedangkan pada bulan adalah bulan Ramadan. Kalau kita nak tengok ni 10 hari
Hari yang comel kita baca Quran, bukan hari lain dah baca Quran, hari ni comel baca Quran, perbanyakkan lagi. Antaranya hari Jumaat, Isnin, Khamis. Sebab sebenarnya ada sebab-sebabnya. Apa hari Jumaat? Sebab hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Dan apa hari Isnin Khamis? Sebab hari Isnin Khamis diangkat amalan kita. Sebab Rasulullah puasa Isnin Khamis kan. Baik, itu antara je. Hari Arafah sebab apa? Hari Arafah adalah hari yang cukup mulia. Sebab dia 10 hari daripada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah adalah hari yang mulia. Tidak ada amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan yang dilakukan pada 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Begitu 10 terakhir daripada bulan Ramadan, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Baik, sedangkan pada bulan adalah bulan Ramadan. Nisbah kalau bulan pula, bulan Ramadan yang paling comel sekali kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Ada adab dan perkara yang berkaitan dengan khatam Al-Quran. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Semoga apa yang kita bincang ia memberi manfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أو تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أو تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.